Kopi Vosian izo irita shajonis mijol mempai dia sudoi BTTV sodop diti. Ketua Menteri meninjau keadaan banjir di daerah Kota Belud. Prihatin dengan kebajikan penduduk di kawasan yang dilanda banjir, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal meneruskan tinjauan ke daerah terjejas hari ini. Jika semalam beliau meninjau keadaan banjir di sekitar Penampang, petang tadi Ketua Menteri turun padang ke daerah Kota Belud. Datuk Seri Muhammad Shafie tiba di Kota Belud kira-kira 4 petang tadi bagi melihat keadaan di beberapa kawasan yang terjejas akibat banjir petang Sabtu lalu. Turut serta Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisa Munira Majlis dan Ahli Dewan Undangan Negeri Tempasuk Datuk Musbah Jamli. Ketua Menteri meluangkan masa meninjau rumah penduduk dan juga sungai utama di Kota Belud. Kota Belud antara 11 daerah di Sabah yang terjejas banjir. Setakat 4 petang tadi, seramai 323 orang penduduk dari 102 keluarga dari 32 kampung dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di daerah ini. Ketua Menteri turut melawat pusat pemindahan sementara di Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud. Sebelum ini, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri akan memastikan bukan sahaja keselamatan penduduk, malahan memastikan kebajikan mereka seperti makan, minum dan perubatan terjaga. Kita dapat melihat semua pihak memberi kerjasama sebaik mungkin, pimpinan, ADUN dan juga ahli parlimen serta agensi-agensi kerajaan negeri dan pusat berganding bahu untuk memastikan supaya pertama ialah menyelamatkan nyawa manusia di kawasan ini yang terdiri daripada khususnya golongan-golongan yang agak tua dan juga anak-anak yang perlu diselamatkan, dan keduanya ialah untuk memastikan supaya bekalan makanan dan tempat yang ada mencukupi. Kita gunakan beberapa tempat, saya ingat 3 di Kota Belud ya. Dan di sini ada merupakan satu tempat dewan ini digunakan dan untuk membolehkan supaya mereka dapat ditempatkan secara sementara ya. Sehingga keadaan dia reda, kita tidak tahu, kita tidak boleh kembalikan mereka ke tempat dan kampung. Kita tidak tahu cuaca yang mungkin berubah-ubah ya. Nak bawa mereka dari satu tempat ke satu tempat agak membimbangkan. Yang penting di sini keadaannya selamat, bekalan makanan mencukupi. Menurut Ketua Menteri, banjir dijangka mengambil sedikit masa untuk pulih sepenuhnya. Sehubungan itu, keselamatan dan kebajikan penduduk harus dijaga dan diberi keutamaan. Di antara puncaknya ialah oleh kerana air yang begitu dari atas bukit berlainan sedikit dengan Penampang. Penampang air daripada sungai-sungai yang agak deras bertembung dengan air daripada laut. Di situ agak menyusahkan untuk air itu orang bilang subside redah ya, agak mengambil masa. Manakala di sini mudah sikit ya. Walaupun ada kawasan masih keadaan air bertakung, tapi oleh kerana di Kota Belud banyak sungai. Jadi bila air turun, lepas itu berada, dia tidak lama. Mungkin dalam sehari seumpama itu keadaan mula turun air. Ya, tapi di tempat-tempat lain keadaan air masih bertakung oleh kerana pertumbungan di antara air laut dengan air daripada sungai yang begitu deras. Yang penting bagi kita ialah untuk menjaga keselamatan penduduk kampung ini. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie, kerja mendalamkan dan memperluaskan sungai di Kota Belud menerusi program Tebatan Banjir Kota Belud seharusnya dipercepatkan kerana punca banjir di daerah ini telah dikenal pasti. Sudah ada kerajaan pusat, ya, saya dipahamkan sudah pun menyediakan peruntukan 2 tahun yang lalu sejumlah 50 juta. Tapi malangnya duit itu digunakan untuk buat kajian. Tapi saya yakin saya akan dia minta daripada Setiausaha Kerajaan Negeri supaya gunakan duit itu untuk buat flood mitigation. Jangan buat kajian. Tidak perlu buat kajian di Kota Belud. Kita tahu sudah banjir dan puncak dia pun kita tahu. Ada sungai yang perlu kita dalamkan, ada sungai yang perlu kita perluaskan, ada kawasan-kawasan sungai yang terputus yang perlu kita buka supaya saluran dapat kita keluarkan air itu ke laut ya. Jadi ini di antara flood mitigation
yang perlu kita jayakan dalam masa yang terdekat. InsyaAllah saya dah minta supaya jabatan saliran air pastikan supaya deepening the water, dalamkan air, perluaskan sungai itu untuk membolehkan supaya air itu deras ya, lalu di situ ya. Dan sini agak lambat sedikit korek pasir ni, walaupun saya difahamkan sudah pun melantik beberapa syarikat untuk mengorek pasir-pasir yang mungkin oleh kerana tidak dalam sungainya, maka pasir itu masih ada di situ. Dan saya terminta Setiausaha Kerajaan Negeri percepatkan sedikit dalam masa terdekat. Yang kedua, saya juga telah minta supaya maintenance longkang parit ya, yang juga telah pun ada syarikat-syarikat yang dilantik daripada dahulu yang perlu melaksanakan tanggungjawab mereka supaya longkang parit ini dapat kita bukan hanya dalamkan, perluaskan dia ya, tambah baik. Saya nampak banyak bukan hanya pasir, bahkan kayu kayan ada di situ yang boleh menghalang saluran air ya menjadi deras. Bilangan mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sabah meningkat kepada 1,007 orang setakat 8 pagi tadi. Ia pertambahan sebanyak 137 orang berbanding 870 orang yang dipindahkan setakat 12 malam semalam. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah, Kamal Mokhtar berkata, 1,007 mangsa banjir itu ditempatkan di 13 PPS di 5 daerah yang terjejas teruk iaitu di Kota Belud, Papar, Penampang, Beaufort dan Tenom. Ia melibatkan 307 ketua isi rumah dari 132 buah kampung. Secara keseluruhannya, 11 daerah terjejas banjir di Sabah. Daerah lain yang turut terjejas adalah Kota Marudu, Keningau, Itas, Membakut, Putatan dan Tuaran. Sementara itu, proses pembelajaran melibatkan seramai 172 pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah St. Michael Penampang terpaksa ditangguhkan hari ini setelah sekolah mereka dinaiki air. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Mistrin Radin berkata, kerja-kerja pembersihan sekolah dilakukan hari ini oleh guru dan sukarelawan. Secara keseluruhannya, 5 sekolah menengah di Sabah terjejas banjir. Dewan di 4 sekolah di Kota Belud dijadikan pusat pemindahan sementara iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tanggusi 2, SMK Tanggusi, SMK Pekan dan SMK Agama Tun Said. Tinjauan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP sempena pembukaan sekolah oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu pagi tadi membawa kabar gembira kepada sekolah tersebut. Beliau yang hadir ke sekolah itu pada pukul 8 pagi meluluskan segera peruntukan RM300,000 untuk membina Dewan Terbuka Sekolah dan RM200,000 untuk menaik taraf jalan masuk ke sekolah tersebut. Keadaan infrastruktur yang kurang baik itu disampaikan sendiri pengetuanya, Datin Hasna Muhammad Yaakob, ketika berjumpa dengan Ketua Menteri. Kemudahan Dewan Terbuka itu adalah bagi memudahkan aktiviti pelajar tahfiz, memandangkan jumlah bilik darjah yang ada tidak lagi mampu menampung pertambahan pelajar. Selepas sekolah tersebut, Ketua Menteri turut meninjau pelaksanaan SOP di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin, Penampang. Turut hadir Menteri Pelajaran dan Inovasi, Datuk Dr. Yusuf Yaakob dan pembantunya, Jennifer Lasimbang, Pengarah Pelajaran Dr. Mistrin Radin, Ahli Parlimen Penampang, Datuk Daryl Laking, serta Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Safar Untung. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, fokus kerajaan negeri adalah memastikan semua 221 sekolah kerajaan dan 15 sekolah swasta seluruh negeri mematuhi SOP pembukaan sekolah bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Katanya sebelum sekolah dibuka, Kerajaan Sabah telah mengedarkan sebanyak 750,000 pelitup muka dan 20,000 botol cecair pembasmi kuman di semua sekolah sebagai persediaan. Dan kita perlu untuk memastikan supaya kesiapsiagaan kita bukan hanya untuk membolehkan supaya anak-anak pelajar kita dapat mula untuk mendapat ilmu pengetahuan, tapi di samping itu penting juga ya untuk memastikan supaya keselamatan, kesihatan mereka dalam keadaan malapetaka COVID-19 ini perlu dipantau pada setiap masa. Ya. Dan saya telah maklumkan dengan pengarah kesihatan, I want a full report on every day. All school, 221 sekolah di seluruh negeri Sabah, bukan hanya pelajar-pelajar perkembangan mereka, guru-guru yang ada,
termasuk pegawai-pegawai keselamatan, jaga pintu pagar semua, including them. I want to know the report supaya pastikan jangan ada nanti mereka ni terjangkit. Ketua Menteri berkata kerajaan Sabah akan memastikan kesihatan dan keselamatan semua 45,000 pelajar dan 16,500 guru di Sabah dititik beratkan. Supaya keadaan ini dapat dijaga dengan baik, dan kita sedar dan tahu bahawa sekolah swasta ada 15 dan yang kerajaan 221, hampir saya ingat 45,000 pelajar di seluruh negeri Sabah yang perlu kita pantau setiap hari bagaimana keadaan mereka. Tenaga guru hampir 16,500 orang di seluruh negeri Sabah yang perlu kita juga mendapat maklum balas daripada mereka, dan khususnya Kementerian Kesihatan di peringkat seluruh daerah. Dan saya telah minta dengan Datuk Christina Rundi alert all the medical officers in all district to ensure that we can get everyday report coming from all schools, 221, to monitor the development in terms of how preventive measures have been done, at what level, and there is any requirement, assistance needed from the state government, from Ministry of Education's Innovation. If there's a requirement, immediately we will be there to ensure that we can be of help to them, to facilitate. Jadi saya melihat bahawa ini merupakan satu langkah permulaan untuk membolehkan kita dapat menggalakkan anak-anak kita di peringkat sekolah untuk mula nak belajar. Jadi kita juga harap Datuk Pengarah Pelajaran di peringkat negeri senantiasa peringatkan setiap hari. Dan saya nampak sekolah tadi bila saya lalu ada lane dia. The lane and distance is there, dan SOP is there provided. Saya ingat ada pematuhan dia. Last week I wanted to hug my... Ketua Menteri turut melawat sekolah menengah St. Michael Penampang yang terjejas banjir. Proses pembelajaran melibatkan seramai 172 pelajar tingkatan 5 sekolah ini terpaksa ditangguhkan hari ini setelah sekolah mereka dinaiki air. Ketua Menteri menyifatkan cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad menamakannya sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Plus PH Plus sebagai satu penghargaan. Namun beliau memerlukan masa untuk membuat keputusan. Presiden Parti Warisan Sabah itu berkata beliau tidak pernah meminta untuk dicalonkan dan akan membincangkan cadangan tersebut secara terperinci terlebih dahulu. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata demikian dalam sidang media di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Majuntin, Penampang pagi tadi. Terdahulu beliau melakukan tinjauan prosedur operasi standard SOP persekolahan di sekolah itu dan menyampaikan sumbangan kerajaan negeri kepada sekolah berkenaan. Turut hadir Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob dan pembantunya Jennifer Lasimbang, Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Misrin Radin serta Ahli Parlimen Penampang Datuk Daryl Leking. Well, I'm so grateful coming from Tun Mahathir, a man of world standing, mentioning my name, cadangkan saya sebagai calon Perdana Menteri pada saat ini mendatang sampai PR15. Itu satu cadangan yang saya perlu teliti secara mendalam, dan I have not discussed with my Deputy President yet. I will discuss with my colleague, ini ketua penerangan parti saya, yang saya belum bincang secara mendalam. It's a decision that had to be well thought. I know it's an honor coming from Tun Mahathir. You can't get that. I have never seen in history that he will just mention this guy to me. But it's a great challenge for me, but I will definitely look into this seriously. But give me some time to make sure it's not going to be long, but bagi masa sikit, Kerana kita juga banyak masalah dihadapi di peringkat negeri Sabah. Di samping itu kita tahu negara juga kita berhadapan dengan keadaan suasana politik yang tidak menentu, Jadi Sementara itu, sokongan demi sokongan dizahirkan pelbagai pihak ke atas pencalonan Ketua Menteri sebagai Perdana Menteri. Pemuda Sosialis DAP-DAPSI Sabah melihat pencalonan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal akan membolehkan prinsip kesederhanaan dipraktikkan di Malaysia. Ketua DAPSI Sabah Pung Jinza berkata pencalonan orang Borneo pertama sebagai Perdana Menteri ini amat bermakna dan bersejarah.
Beliau berkata ini akan membolehkan pluralistik dan sikap terbuka yang dipegang kuat dan diamalkan oleh rakyat Sabah dan Sarawak selama ini dapat dipraktikkan dalam konteks Malaysia baharu. Menteri Belia dan Sukan Sabah ini berkata cara pemikiran Datuk Seri Muhammad Shafie amat terbuka, adil dan saksama terhadap semua kaum. Dasar mempertahankan pluralisme disanjung tinggi oleh masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Pung yang juga setiausaha publiciti DAPSI Kebangsaan berkata, sebagai parti persekutuan, DAP berusaha keras untuk mempertahankan hak Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam persekutuan Malaysia. Presiden APCO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau yang menyokong cadangan pencalonan itu mengesyorkan supaya Ahli Dewan Rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju. Katanya tiada alasan untuk tidak menyokong cadangan itu seandainya kita betul-betul percaya bahawa Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia adalah rakan kongsi yang sama taraf dalam Malaysia. APCO turut berharap hal-hal seperti royalti minyak, masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin, peningkatan pelaburan ke Sabah, penyediaan infrastruktur yang mencukupi dan banyak lagi akan ditangani supaya Sabah akan terus progresif. Satu kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini iaitu di Sandakan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 dilaporkan di Sabah sehingga kini adalah sebanyak 371 kes dengan 7 kematian. Semalam daerah Nabawan yang sebelum ini zon hijau mencatatkan kes pertama COVID-19. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun terdapat 12 kes aktif dilaporkan di Sabah setakat ini. 4 di Tuaran, 2 di Kota Kinabalu dan Tawau dan masing-masing 1 di Penampang, Papar, Nabawan dan Sandakan. Menurutnya, tiada kes pulih dilaporkan hari ini dan bilangan kumulatif kes pulih setakat ini adalah 352 kes. Ini pula usaha untuk mengatasi masalah banjir di Tuaran. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, sistem perparitan di daerah itu akan dinaik taraf kerana sudah tidak mampu menampung air dalam kuantiti yang banyak sehingga menyebabkan banjir. Di Tuaran, 227 rumah di Kampung Sungai Damit ditenggelami air bah. Antaranya ialah pembinaan perparitan outlet yang akan mengalirkan air daripada parit di sini sampai ke laut. Ini sebenarnya pihak GTS sudah pun ada plan, ada perancangannya. Saya difahamkan bahawa peruntukan sudah ada, tetapi ada sedikit cemaran dari segi peruntukan itu. Dan dia juga melibatkan pengambilan tanah untuk pendukung dari sisi ini dan sekali lagi pihak GKR pun mau bekerjasama dengan pihak GTS untuk membuat sedikit survei membersihkan parit ini semasa pembinaan Penponyo. Madius ditemui semasa turun padang membuat tinjauan banjir di Kampung Sungai Damit dan Kauluan Tuaran semalam. Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO turut mengadakan perbincangan dengan kepimpinan masyarakat agar dapat mengenal pasti lokasi pemindahan untuk penduduk yang terjejas sekiranya berlaku sesuatu bencana pada masa akan datang. Ketua dan Misomo Tokoh Vago.